Okey. Okey, baik. Kita jalan dulu perlahan insya-Allah. Kita jalan dulu slow-slow. Sementara tunggu sahabat-sahabat lain masuk insya-Allah. Okey. Hari ini kita akan sambung surah At-Taubah. Muka surat 202. Muka surat 202 ke? Ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100. Sorry, muka surat 203 ayat yang ke-100. Okey, minggu lepas kita dah terjemah ayat dia. Saya baca terjemahan ayat 100 surah At-Taubah. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, ayatnya berbunyi was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Terjemah dia berbunyi orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mendahului, yang awal di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, ikutan yang baik. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai
Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kejayaan yang besar, kejayaan yang agung. Okay. Ayat-ayat sebelumnya Allah cerita tentang munafik. Allah cerita tentang orang Badui. Ada Badui yang bagus, ada Badui yang munafik. Okay. Jadi Badui yang munafik mereka gagal. Badui yang bagus, Allah Ta'ala redha pada mereka, Allah terima sedekah-sedekah mereka. Ada lagi yang lagi tinggi, yang lagi bagus pada Badui yang bagus. Ada lagi golongan manusia yang lagi bagus pada Badui yang bagus. Siapa dia? Ni. Orang-orang yang terdahulu, mendahului, okay? Orang-orang yang awal, orang-orang yang mendahului, orang-orang yang awal, okay? Maksud sabiqun ni apa? Maksud sabiqun ni mereka orang-orang yang mendahului dalam buat kebaikan. Di kalangan sahabat ada musuh Islam lambat dan musuh Islam awal. Jadi orang-orang yang Allah puji ni adalah orang yang mendahului dalam kebaikan, okey, dan juga orang-orang yang awal di kalangan muhajirin dan ansar. Mereka ni Allah Ta'ala isytihar keredaan Allah pada mereka di dunia lagi. Sedangkan orang lain nak dapat pengisytiharan keredaan daripada Allah, kena masuk syurga dulu. Baru kita tahu Allah redha tak redha pada kita. Selagi kita tak masuk syurga, walaupun kita ustaz, walaupun kita orang alim, walaupun kita orang panggil macam-macam gelaran yang baik lah, Syekh ke Pak Kiai ke, orang panggil kita macam-macam, selagi kita tidak masuk syurga, selagi itu kita tak boleh claim, Allah redha pada saya. Tak boleh. Tengok muka surat 198, tolong baca Tuan Sofi, 198 surah At-Taubah ayat yang ke-72. Boleh? Ustaz, 198 tak? Ya, ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di syurga Adnan. Dan keridaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Okey. Terima kasih Tuan Sofi. Ayat tu cerita orang masuk syurga nanti dia akan dapat rumah-rumah, tempat tinggal. Okey, pasangan-pasangan. Tapi Allah kata keredaan Allah jauh lagi besar pada nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita ni dah masuk syurga nanti Allah isytihar, ini aku redha pada kamu. Maksud aku redha pada kamu, buatlah nak buat apa pun, Allah tidak akan murka lagi pada kamu. Tidak ada lagi istilah tak boleh, jangan, tak ada lagi. Buatlah apa saja dalam syurga tu nanti. Kat mana kita dapat? Syurga nanti. Tapi mereka ini, ayat-ayat yang sedang kita bincang ni, Allah isytihar keredaan Allah pada mereka semasa mereka masih hidup, masih berjalan lagi, tak mati lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, as-sabiqun ni adalah orang yang mendahului dalam segala kebaikan. Dia dengar kebaikan, dia biar dululah. Bukan jenis biar dulu, nanti dulu, biar dulu, nanti dulu. Bukan. Sabiqun ni siapa dia? Orang tu tahu je Nabi bawa Islam, bawa Quran, bawa kebenaran, terus beriman. Ni orang yang sabiqun. Ni orang yang Allah puji sabiqun. Kita orang Islam, saya kata fokus saya sekarang sabiqun, as-sabiquna. Sabiquna ni maksudnya orang yang bila dia tahu ada kebaikan, bila dia dengar tentang kebaikan, dia bukan jenis biarlah orang lain buat dulu. Biarlah orang lain pergi dulu, aku kemudian. Tak ada. Bila dengar tentang kebaikan, dia nak jadi orang pertama. Tolong buka. Okey, terima kasih Tuan Sofi dah bulatkan sabiqun. Buka muka surat 438. Tolong baca Puan Izawani 438 boleh? 438 ayat yang ke-32. Tolong baca Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang yang kami pilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Maka dalam kalangan mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan tidak mengamalkan ajaran Al-Quran, dan antaranya ada yang bersikap sederhana, dan antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurniaan yang besar daripada Allah semata-mata.
So point saya, Tuan Safi, tolong sabikun tu Tuan Safi, tolong merahkan sabikun. Tuan Safi dah buka ayat dekat skrin, sabikun tu merahkan. Wa minhum sabikun. Okey, nampak Kita tadi as-sabiqun, ni sabikun. Samalah. Orang Islam ada 3 kategori. Orang Islam sekarang ada 3 kategori. Tengok kat skrin. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, buat maksiat, buat dosa, tak rasa bersalah, tak rasa nak taubat, tak rasa nak kembali pada Allah. Di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan ni ada masa semangat buat baik. Ada rasa nak buat dosa. Lepas tu taubat kejap. Lepas tu buat baik semula. Ni golongan pertengahan. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu. Maksudnya terjemah Puan Islam ni sebut tadi, mendahului orang lain dalam buat kebaikan. Dalam bab buat kebaikan, dia nak mendahului orang lain. Dia nak jadi orang pertama buat kebaikan. Dengan izin Allah. Maka Allah kata, yang demikian itu adalah kurniaan yang sangat besar. Jadi dalam 3 kategori ni, siapa paling baik? Dalam 3 kategori ni, siapa paling baik? Sabikun tu lah. Dia mendahului orang lain dalam buat kebaikan. Okey, sabikun. Jadi orang yang Allah puji sekarang, dalam ayat 100 ni, as-sabiquna, orang yang mendahului orang lain dalam buat kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat ni juga sifat malaikat. Sifat sabikun ni sifat malaikat. Tolong baca dia Puan Asmah boleh? Orang lain tak masuk lagi, kita 4 orang je lah. Okey, tak apa. Puan Asmah tolong baca surah An-Nazi'at. Muka surat 583, boleh tak? 583 ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 4 tu poin saya sebenarnya. 583. Ya, page 583 ayat 1, 2, 3 dan 4. Ayat 4 tu poin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Okey, cukup. Poin saya nombor 4. Puan baca sampai ayat 5 tadi, tapi tak apa je. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya apa dia? Malaikat-malaikat ni bila Allah suruh buat sesuatu, mereka terus mendahuluinya, terus sabiqat. Ayat nombor 4 tu fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa. Maknanya sifat malaikat ni dia sabikun, sabiqat, sabiquna yang kita bincang. Maknanya apa dia? Mereka mendahului dalam buat kebaikan. Allah suruh je, dia bukan jenis, malaikat bukan jenis. Nanti dululah, biar dululah. Esoklah, karanglah. Tu kita. Biar dululah, nanti dululah. Nak main telefon dulu, nak tengok TV dulu. Nak tunggu masa free dulu. Nak tunggu anak-anak habis belajar dulu. Nak tunggu pencen dulu. Tu kita. Baru nak jadi orang kaki tahajud. Baru nak jadi orang istiqamah salat Jumaat. Nak tunggu macam-macam dulu. Sedangkan malaikat Allah kata sabiqati sabqa. Kita juga, tuan-tuan dan puan-puan, Allah suruh kita jadi sabikun. Maksud sabikun, berlumba-lumba. Berlumba-lumba dalam bab kebaikan. Tapi kita ini dalam bab duniawi, aku guna nombor 1. Dalam bab ukhrawi, biarlah hantar dulu, syekh hantar pergi dulu, Itu bukan benda yang betul. Tuan Safi tolong baca boleh? Page 540 ayat 21. 540 ayat 21. Tolong baca Tuan Safi. Ayat 21 saya. Ya, ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurnia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Okey, terima kasih Tuan Safi. So Allah kata apa? Sabiku, berlumba-lumba. Jadi ada 4 perkataan. Sabikuna, sabikun kat skrin sekarang. Malaikat sabiqati sabqa. Allah suruh kita sabiku, berlumba-lumba.
berlumba-lumba buat kebaikan. Jadi Allah, sahabat yang golongan yang Allah puji ni, mereka bila dengar tentang Nabi Muhammad SAW, mereka terus berlumba-lumba untuk jadi orang pertama beriman dengan Nabi SAW. Okey, baik. Jadi siapakah, Allah kata kat sini, siapakah orang yang Allah redha ni? Orang yang Allah isytihar keredaan Allah pada mereka ni. Mereka di kalangan Muhajirin dan Ansar. Maksudnya bukan orang Mekah saja, orang Madinah. Orang Madinah, kan, mereka masuk Islam lambat, bukan sebab mereka nak lambat-lambat. Tapi Islam lambat sampai pada mereka. Nabi berdakwah di Mekah dahulu. Lebih kurang tahun 9-10 kenabian, barulah orang Madinah tahu ada Nabi kat Mekah. Masa mereka pergi haji. Kalau tidak, mereka tak tahu. Kalau lah masa tahun pertama, kedua kenabian, Nabi dah dakwah ke Madinah. Orang Madinah akan beriman dengan Nabi. Tapi orang Madinah lambat sampai pada mereka, lambat sampai pengetahuan kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab tu mereka lambat beriman dengan Nabi. Bukan saja-saja nak lambat. Jadi dalam ayat ni, siapakah orang yang dimaksudkan dengan Muhajirin dan Ansar? Siapa? Okay. Imam Sya'bi mengatakan bahawasanya orang Muhajirin dan Ansar yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni adalah sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dengan perjanjian Bai'atul Ridwan ataupun Bai'atul Aqabah. Bai'atul Ridwan. Masa Nabi SAW tahun 6 Hijrah, kan? Tahun 6 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Nabi buat bai'ah dengan sahabat-sahabat taat setia untuk bersama Nabi, bersama orang Islam. Pada tahun 8 Hijrah. Dipanggil Bai'atul Ridwan ataupun Bai'atul Syajarah, nama bai'ah tu. Di sahabat pada tahun 8 Hijrah tersebut, sahabat-sahabat yang bersama Nabi pada tahun 8 Hijrah tersebut di Hudaybiyah, mereka itulah yang Allah maksudkan dengan as-sabiqun al-awwalun. Ini pendapat Imam Sya'bi. Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Hasan Basri dan Qatadah mengatakan, orang-orang yang Allah Ta'ala redha dalam ayat ni, di kalangan Muhajirin dan Ansar yang awal-awal yang mendahului ni, adalah orang-orang yang pernah mengerjakan solat dengan menghadap dua kiblat bersama Nabi SAW. Macam ni. Nabi SAW 13 tahun kat Mekah, Nabi solat menghadap Baitullah, dalam masa yang sama Baitul Maqdis. Nabi boleh buat solat 2 in 1. Kat Mekah, Nabi solat menghadap Baitullah, Kaabah, dalam masa sama Baitul Maqdis. Boleh buat. Tapi bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, kan, Nabi tak boleh nak buat 2 in 1 lagi sebab Madinah ni tengah-tengah antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Selama 16 bulan Nabi SAW duduk berada di Madinah solat menghadap Baitul Maqdis. Lepas 16 bulan barulah turunnya ayat perubahan arah kiblat. Jadi menurut Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Hasan Basri, Qatadah, orang yang lepas Allah ubah arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah, lepas pada tu baru masuk Islam, mereka tak termasuk golongan. Okey. Jadi kalau ikut pendapat Sa'id bin Musayyib, orang yang masuk Islam semasa Nabi ni Mekah dan selama Nabi 16 bulan berada di Madinah, mereka je termasuk dalam kategori yang Allah redha. Adapun siapa yang lepas pada tu baru masuk Islam, maksudnya dia masuk Islam, dia tak sempat lagi, dia tidak lagi solat menghadap Baitul Maqdis. Dia masuk Islam tu, orang Islam dah solat menghadap Baitullah, dah menghadap Baitullah dah. Masa tu baru dia masuk. Maka dia tidak termasuk dalam kategori ini. Dia tidak termasuk dalam kategori orang yang Allah Ta'ala sebut keredaan. Baik. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dia kata, satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengar orang baca ayat ni, ayat 100 surah Taubah ni. Lalu Umar radhiyallahu anhu tarik tangan dia. Umar tanya, siapa ajar kamu ayat ni? Mana kamu dengar ayat ni? Kamu belajar daripada siapa ayat ni? Maka sahabat ni jawab, saya dengar daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Umar nak pastikan, betul ke kau dengar ayat ni daripada Ubay bin Ka'ab? Maka Umar radhiyallahu anhu pun bawa dia jumpa Ubay bin Ka'ab. Setelah Umar radhiyallahu bawa dia jumpa Ubay bin Ka'ab, Umar radhiyallahu tanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay,
betul ke kau ajar ayat ni pada sahabat-sahabat ni, pada si fulan-fulan ni? Maka Ubay bin Ka'ab jawab, ya, betul aku lah ajar ni. Jadi tuan-tuan, apa nak ceritanya, walaupun Umar ni sahabat Nabi yang besar, tak semua ayat didengar daripada Nabi SAW. Ada ayat Quran yang didengar daripada sahabat yang dengar daripada Nabi SAW. Sebab kalau Umar belah dengar ayat ni pada Nabi, dia takkan tanya lagi lah orang lain. Lalu Umar radhiyallahu tanya Ubay bin Ka'ab, kau dengar daripada Nabi ke? Maka Ubay bin Ka'ab jawab, ya, aku mendengar daripada Rasulullah SAW. Maka Umar radhiyallahu kata mengenai ayat ni lah, aku merasakan, aku melihat kita telah ditinggikan dengan ayat ini pada satu tahap ketinggian yang mana orang yang lepas kita tak boleh capai tahap ketinggian ni. Allah Ta'ala telah tinggikan kita, Allah Ta'ala telah tinggikan kedudukan darjat kita dalam ayat ni, sehingga kan orang yang datang, generasi yang datang lepas kita, mereka memang tak boleh capai tahap ni. Maksudnya orang Islam zaman sekarang, bagus macam mana sekalipun, orang panggil dia wali kutub ke, macam-macam panggil lah, orang panggil dia tok syekh lah, tok tu, macam-macam orang panggil dia, baik sangat, contoh, tetap tak boleh capai tahap ni. Okay? Ubay bin Ka'ab kata lagi, ada ayat-ayat lain yang menguatkan ayat ini. Maksudnya Ubay bin Ka'ab ni dia alim. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia alim. Umar walaupun dia khalifah, sahabat besar, tapi dia banyak refer Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay bin Ka'ab kata, wahai Umar, ada ayat lain yang menguatkan ayat ini. Tolong baca dia, Puan Ena boleh? Surah Al-Jumu'ah. Boleh. Puan Ena tolong baca. Muka surat 553. Ayat 2, ayat 3. Ayat 2, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, iaitu sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Okay, terima kasih Puan Ina. So ayat 2, Allah puji sahabat-sahabat yang dulunya mereka dalam kesesatan. Nabi, Allah hantar Nabi mensucikan mereka, ajar mereka kitab, ajar mereka ilmu hikmah. Dan golongan yang satu lagi. Golongan satu lagi ni maksudnya apa dia? Golongan yang kemudian. Yang masuk Islam lepas pada tu. Yang masuk Islam lambat sikit. Tu golongan satu lagi. Jadi ayat ni menguatkan ayat kita sekarang. Ayat satu lagi sama macam ni juga. Surah Al-Hasyr. Muka surat 546. Tolong baca Pak Izawan ni. 546. Ayat bawah sekali. Ayat 9 dan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang Ansar yang mendiami kota Madinah serta beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan iri hati terhadap apa yang telah diberi kepada orang Muhajirin itu. Serta mereka juga mengutamakan orang Muhajirin itu melebihi diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan atau sangat memerlukan pemberian itu. Ingatlah, sesiapa yang dipelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Terus? Orang Islam yang datang sesudah mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah engkau wujudkan perasaan hasad dengki dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Terima kasih Puan Zamani. So ayat yang ke-9, Allah puji orang-orang yang awal ni lah. Ayat 9, Allah puji as-sabiqun al-awwalun. Ayat 10, orang datang selepas mereka. Orang beriman generasi selepas mereka. Bukan generasi lah, sahabat-sahabat yang kemudian sikit. Okay. Mereka ni mengatakan, maksudnya ada orang yang
masuk Islam sebelum Fatah Mekah dan masuk Islam selepas Fatah Mekah. Walaupun lepas Fatah Mekah masuk Islam, dia bergelar sahabat juga. Fatah Mekah tahun 8 Hijrah. Sebelum Fatah Mekah, sebelum berlaku Fatah Mekah, sahabat-sahabat yang Mekah Madinah ni, mereka banyak berkorban, berjuang sungguh-sungguh, menegakkan agama Islam. Jadi mereka ni masuk Islam tengah struggle, tengah betul-betul berjuang untuk tinggikan agama Islam. Generasi ataupun golongan yang kemudian ni, masa mereka masuk Islam, Islam dah kuat. Islam dah gagah. Islam dah ramai orang. Jadi tak susah dah masa tu. Sebab tu Allah kata tak sama. Golongan dulu kan golongan sekarang. Tengok muka surat 538. Tolong baca Puan Asmah 538. 538 ayat yang ke-10. 538 ayat 10. Surah Al-Hadid. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu yang berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Okey, cukup puan. Itu je poin saya. Tidak sama di kalangan kamu orang yang infak harta dan berperang sebelum Fatah Mekah. Maksudnya mereka masuk Islam, berperang dengan Nabi sebelum 8 Hijrah. Dengan orang yang masuk Islam lepas pada itu. Orang masuk Islam lepas pada itu dah senang dah. Islam dah kuat dah gagah dah ramai orang dah senang dah. Jadi susah payah mujahadah tu tak sama. Okey, jadi nak ceritanya di kalangan sahabat pun ada dua kategori. Kategori pertama yang kita bincang sekarang, as-sabiqun al-awwalun, kategori pertama. Kategori kedua, dia panggil sahabat Nabi juga. Bukanlah kata mereka tu tabi'in. Mereka kategori sahabat Nabi juga. Tapi mereka tidak termasuk di kalangan orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini. Dia tuan-tuan dan puan-puan, pengarang tafsir Ibnu Katsir mengatakan, orang-orang yang Allah Ta'ala puji dalam ayat ni, siapa dia? Sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar, termasuklah Abu Bakar. Abu Bakar termasuk tak dalam ini? Termasuklah. Sayyidina Umar termasuk tak? Termasuklah. Dia orang tu awal masuk Islam. Dia orang tu masa Mekah lagi masuk Islam, tapi tak hijrah lagi dah Islam. Di pendapat-pendapat siapakah golongan Muhajirin dan Ansar tadi, walaupun berbeza-beza, tapi semuanya setuju, semuanya sepakat Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum termasuk dalam kategori orang yang Allah redha ni. Maka kecelakaanlah bagi orang yang membenci dan mencela mereka. Tuan-tuan dan puan, siapa zaman sekarang ni mengaku Islam tapi benci Abu Bakar, benci Umar, benci Uthman? Siapa dia, tuan-tuan? Siapa nak cuba jawab? Mengaku kat mulut Islam tapi benci Abu Bakar, benci Umar, benci Uthman. Okey? Syiah. Ya? Syiah ke? Syiah, yes. Syiah. Dia kata Abu Bakar, Umar, Uthman ni merampas jawatan sebelum Sayyidina Ali. Patutnya Nabi bagi kat Sayyidina Ali. Maksudnya, lepas Nabi wafat, Sayyidina Ali patutnya kena jadi khalifah dulu. Bukan 3 orang tu. Jadi 3 orang tu rampas kuasa daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak kisah pun. Dia orang yang bising. Jadi mereka ni benci sangat Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Bukan mereka 3 sajalah, ramai lagi mereka benci. Okey, sebab tu kalau kita dengar Abu Tawi kata apa? Perkuburan di Baqi' tu kalau tak ada polis jaga, perkuburan di Baqi' kan kat Masjid Nabawi tu, kalau tak ada polis jaga, geng-geng Syiah ni pergi, dia buang air kecil kat situ. Bangga dapat buat macam tu. Sebab apa? Bagi mereka sahabat-sahabat tu rampas takhta khalifah daripada Ali radhiyallahu anhu. Di ayat ni Allah cakap dengan jelas, Allah redha pada mereka. Layakkah kamu membenci? Layakkah kamu memusuhi? Layakkah kamu menfitnah orang yang Allah redha, orang yang Allah cakap, orang yang Allah isytihar keredaan Allah pada mereka? Layak ke? Jadi Allah kata Allah redha pada mereka. Kamu kata mereka rampas takhta khalifah daripada Ali radhiyallahu anhu.
Jadi tak lain, tak logik langsung apa kamu kata dengan apa yang Allah kata. Sebab tu kebanyakan negara-negara Islam, termasuklah Pakistan, termasuklah Malaysia, mengatakan Syiah terkeluar dari Islam. Kenapa? Bila mereka dengan kuat kebencian dalam hati mereka, mereka kata Abu Bakar salah, Umar salah, Osman salah. Pegangan mereka bila kita tengok ayat ni, jelas bertentangan. Allah redha dengan Muhajirin dan Ansar, termasuklah Abu Bakar, Umar dan Osman dengan sahabat-sahabat lain. Tiba-tiba mereka menfitnah Abu Bakar, Umar, Osman dengan tuhmahan yang tidak baik. Layakkah mereka masih lagi dikategorikan sebagai Muslim? Walaupun sembahyang masih lagi menghadap Kaabah, walaupun mereka masih lagi beriman Nabi Muhammad SAW. Okey? Mana boleh cakap orang Syiah kafir, tak baik cakap orang kafir. Okeylah. Itu Syiah cakap sahabat kafir. Syiah cakap Abu Bakar kafir, Umar kafir, Osman kafir. Macam mana? Kita masih lagi nak menghukumkan Islam kepada orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat? Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah redha kat sini maksudnya Allah puas hati, Allah gembira. Bukan redha bahasa Melayu. Sebab kalau redha bahasa Melayu maksudnya menerima seadanya. Saya redha dia isteri saya. Maksudnya kalau boleh saya nak isteri yang cantik lagi, lawa lagi. Tapi tak ada, dapat dia je, saya redha je lah dia isteri saya. Bukan. Maksud redha kat sini adalah puas hati, content. Okay, satisfied ataupun please. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kejayaan yang paling besar. Kejayaan yang besar dapat masuk syurga Allah Ta'ala, dapat keredaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni baik macam mana sekalipun kena tunggu mati dulu. Barulah kita boleh decide, saya ni orang yang Allah redha. Selagi kita tak mati, walaupun kita ni pergi masjid semua, walaupun kita ni duduk kelas agama semua, walaupun kita ni banyak mengajar agama, kulu-kili mengajar agama, belum tentu lagi kita termasuk di kalangan orang yang Allah redha. Dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa dia? Inna Allah azza wa jalla yaqul li ahli jannah. Kat syurga nanti, akhirat nanti, Allah Ta'ala akan berfirman pada ahli syurga. Ya ahli jannah, fa yaquluna labbaik wa rabbana wa sa'daik. Allah kata, wahai ahli syurga, maka ahli syurga jawab, labbaika, kami jawab seruanmu ya Allah. Kami jawab seruanmu ya Allah. Wal khairu fi yadaik, segala kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Maka Allah Ta'ala tanya ahli syurga, hal raditum? Suka tak? Gembira tak? Seronok tak dalam syurga ni? Masya Allah. Allah tanya, bukan sebab Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui kita sedang seronok ke, sedang letih ke, sedang sedih ke. Allah Ta'ala tahu. Habis itu tanya kenapa? Tanya sebab Allah nak menggembirakan ahli syurga dengan pemberian yang lebih lagi. Maka ahli syurga jawab, wa ma lana la narda ya Rabbi, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Setiap ahli syurga, walaupun dia duduk kat syurga yang bawah sekali, setiap ahli syurga, walaupun dia duduk kat syurga bawah sekali, dia jawab pada Allah, dia kata, kenapa kami tak redha? Kenapa kami tak gembira? Kenapa kami tak puas hati sedangkan kau telah berikan pada kami sesuatu yang kau tak berikan pada orang lain pun di kalangan makhluk-makhluk. Padahal orang syurga lain dapat juga macam dia, cuma dia rasa dia seorang dapat paling bagus. Maka Allah Ta'ala kata pada ahli syurga tadi, ala u'tikum afdala min zalik, nak tak aku bagi yang lagi bagus, lagi hebat, lagi seronok, lagi power pada ni. Saya tambahlah power tu. Afdal maksudnya lagi berharga, lagi bernilai pada ni. Maka ahli syurga tanya Allah, ya Rabbi, wa ayy syai'in afdalu min zalik? Ya Allah, ada ke benda lain yang lagi hebat pada nikmat syurga yang kau dah bagi ni? Maka Allah Ta'ala kata, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Pada hari ini, aku tetapkan keredaanku pada kamu. Aku akan senantiasa reda pada kamu dan tidak ada lagi kemarahanku, kemurkaanku untuk kamu selama-lamanya. Buatlah apa saja, makanlah apa saja,
berseronoklah dengan siapa sahaja. Tidak ada istilah tak boleh. Allah marah buat ni, Allah tu suka buat ni, tak. Buatlah apa saja. Jadi tuan-tuan dan puan, nikmat Allah, isytihar keredaan tu lagi besar daripada nikmat syurga tu sendiri. Kita dah dapat ke? Belum. Okey? Kita belum dapat lagi. Disebabkan ayat inilah semua sahabat-sahabat kita panggil radhiyallahu an. Kan? Sebut nama sahabat, sebut radhiyallahu an. Kenapa? Allah telah redha pada mereka. Lepas tu kita sebut radhiyallahu an. Sebab Allah dah redha pada mereka. So soalannya, boleh tak kalau kita sebut nama radhiyallahu an ni, kita sebut lafaz radhiyallahu an ni pada orang-orang zaman sekarang. Contoh kita kenal seorang ustaz tu bagus, dia mengajar, bagus ceramah dia. Contoh Ustaz Azhar Idrus. Tak mati lagi, ada lagi. Kita kata Ustaz Azhar Idrus radhiyallahu anhu berkata, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh dengan maksud doa. Maksudnya, semoga Allah meredainya. Kita sebut nama kawan-kawan kita, boleh. Kawan saya Encik Abdullah radhiyallahu anhu, boleh. Tak salah pun. Maksud kita, semoga Allah meredainya. Kita tak kata Allah telah meredainya. Tak kata macam tu. Sebab selagi orang tu hidup, kita tak boleh nak kata dia ni orang yang Allah redha, dia orang Allah tak redha. Tak boleh. Okey, baik. Seterusnya ayat 101. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah At-Taubah, muka surat 203, ayat yang ke-101. Dan mimman di kalangan orang yang haulakum di sekeliling kamu. Okey, haulakum di sekeliling kamu. Min daripada al-a'rab, orang-orang badui. Al-a'rab, orang-orang badui. Munafikun, ada orang-orang munafik. Terjemah munafikun, ada orang-orang munafik. Dan min daripada ahli Madinah, penduduk Madinah. Ahli Madinah, penduduk Madinah juga. Okey. Maksudnya di kalangan penduduk Madinah juga ada juga munafik. Okey. Maradu, mereka keterlaluan. Okey. Ala atas, dalam. Terjemah ala dalam. Boleh. Ala dalam. An-nifaq, kemunafikan. An-nifaq, kemunafikan. La tidak. Ta'lamuhum, you recognize them. Kamu mengecam mereka. Tahu mengecam. Mengecam tu bukan kecam. Kamu cam. Tidak kamu cam mereka. Terjemah dia, tidak kamu cam mereka. Ataupun kamu tak tahu mereka. Dua-dua boleh lah. Maksud mengecam tu recognize. Okay? Tidak kamu mengecam mereka. Kenal mereka. Kenal. Okay? Kalau kita terjemah kecam nanti kan, bahasa Melayu kecam ada lain. Mengecam lain. Kecam lain kan bahasa Melayu. Recognize yang betul tema recognize. Nahnu kami, na'lamuhum, kenal mereka, cam mereka. Kami ni Allah, na'lamuhum, kenal mereka, cam mereka. Sanu'azibuhum, nanti kami akan mengazab mereka. Sanu'azibuhum, nanti ataupun kelak, nu'azibuhum, kami akan mengazab mereka. Marrataini, dua kali. Summa, kemudian yuradduna, mereka akan dikembalikan. Ila, kepada azab azim, yang besar. Okey, Puan Izamani terjemahkan. Bukan Puan Maisarah. Puan Maisarah terjemahkan. Puan Maisarah. Di kalangan orang yang di sekeliling kamu daripada orang-orang Badui, ada orang-orang munafik daripada ahli-ahli Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikan. Tidak kamu kenal mereka. Kami kenal mereka. Nanti kami akan mengazab mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Okey, baik. Kalau kita tengok ayat minggu lepas, muka surat sebelumnya, terima kasih Puan Maisarah. Kalau kita tengok ayat minggu lepas,
Allah cerita geng-geng Badui ni ada baik ada tak baik. Betul kan? Muka surat minggu lepas 202. Muka surat 202 minggu lepas kita cerita pasal Badui kan. Ada Badui baik, ada Badui tak baik. Badui yang tak baik 97, 98. Badui yang baik 99. Minggu lepas 97, 98 Badui tak baik, 99 Badui yang baik. So ayat sekarang Allah Ta'ala kembali balik pasal Badui. Allah kata, di keliling kamu wahai Muhammad ada Badui yang munafik, dan di keliling kamu wahai Muhammad ada juga penduduk bandar yang munafik. Itu poin dia. Maksudnya Allah nak tegaskan kat sini pada Nabi dengan sahabat-sahabat, munafik bukan sekadar orang dekat dengan kamu di bandar kamu, bahkan orang yang tinggal di pendalaman jauh ni, di padang-padang pasir jauh-jauh pada kamu ni, Badui-Badui yang pindah rantau ni pun, mereka juga, di kalangan mereka juga ada munafik. Maradu, mereka keterlaluan. Maradu ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bahasa putih, orang putih terjemah persis. P-E-R-S-I-S-T. Persis. Apa terjemah persis, Tuan Sofi? Tuan Sofi, apa terjemah persis? Persis ni macam apa ni kita nak sebut bahasa Malaysia? Baik. Saya tak tahu persis terjemah dia apa. Tapi perkataan maradu kat sini, mim rodal kat sini, dia berasal pada kedegilan syaitan yang melampau. Okey, Tuan Safi merahkan maradu sekarang boleh tak? Kat skrin. Kat skrin ada perkataan maradu kan? Maradu. Terjemah dia persis, kita terjemah mereka keterlaluan. Sangat-sangat. Okey. So, dekat skrin kita maradu, saya kata perkataan ni berasal pada sifat syaitan. Apa dia sifat syaitan tu? Marida. Okey. Tengok surah An-Nisa. Muka surat. Nampak maradu kat skrin tu huruf asalnya mim rodal. Okey. Muka surat 97 ayat 117. Tolong baca Tuan Syahril yuk. Tolong baca boleh Tuan Syahril? Tuan Haji Syahril tolong baca boleh? Boleh Ustaz ya. Ini ada kes emergency ni Tuan Haji Syahril baru baca. Saya baru baca. Ya. Apa ni anak saya kunci hilang. Kereta. Apa dia hilang? Kunci kereta dia hilang. So sekarang dah okey dah? Dia ingat nak biantar dekat dia kat Putrajaya. Okey. Okey, surat 97 ayat 117. Itu perkataan marida. Jadi marida tu keluar maradu ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 117 saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Okey. So, terima kasih Tuan Haji Syahril. Perkataan marida tu apa terjemah dia? Syaitan yang durhaka. Marida. Nampak? Daripada marida tu keluar perkataan maradu. Begitu Ustaz, ada sama tak dengan murid-murid? Murid-murid sekolah tersebut. Murid-murid tidak ada kaitan dengan marida. Kerana perkataan murid-murid dia berasal pada perkataan iradah, kehendak. Iradah, kehendak. Jadi murid orang yang berkehendak pada ilmu, orang yang berkehendak kepada pelajaran, pengetahuan, itu murid-murid. Okey. Di sebagaimana syaitan marida, macam itulah juga geng-geng munafik bandar ke, munafik badui ke, mereka tetap melampau berterusan ke dalam kemunafikan. Kemudian Allah cakap kat Nabi, kamu tak kenal mereka, kamu tak cam mereka, kami kenal mereka. Ayat ni menunjukkan bahawasanya Nabi takkan tahu seseorang tu munafik selagi Allah tak beritahu. Kalau Allah beritahu baru Nabi tahu. Kalau Allah tak beritahu, Nabi takkan tahu. Cuma Allah Ta'ala hanya bagi hint, tanda-tanda. Tanda-tanda tu banyak Allah bagi tahu. Tapi secara jelas dia munafik ke tak munafik, Nabi tak tahu. Melainkan Allah bagi tahu.
Okey, tolong baca dia, Tuan Saufi, tolong baca boleh? Surah Muhammad. Walau nasha'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Saya cari muka surat jap. Surah Muhammad. Okey, muka surat 5010 tu ada. 510. 510. Ayat yang ke-30. 510 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Terima kasih Tuan Saufi. Allah cakap kat Nabi ni, kalau kami nak, kami boleh tunjuk sekor-sekor munafik pada kamu. Macam itulah masa kasar ni. Cuma Allah kata nanti kamu akan tahu juga sikit-sikit melalui bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa kiasan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kata daripada hin-hin tu kamu dah tahu dia munafik. Cuma jelas tak jelas seorang tu munafik depend pada Allah beritahu Nabi. Kalau Allah beritahu Nabi dia munafik, Nabi tu dengan jelas. Kalau tak, Nabi pun tak tahu siapa munafik tak munafik kecuali Allah bagi tahu. Nak cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, Nabi pun tak kenal orang tu munafik tak munafik sampai Allah beritahu. Kita siapa? Kita siapa? Ustaz, mufti, tok imam. Oh, dia ni munafik. Kenapa? Saya belajar ciri-ciri munafik. Ada 4 ciri semua ada kat dia. Dia munafik. Sedap sangat nak kata orang munafik. Tak boleh. Okey. Ayat kita sekarang, balik semula ayat kita sekarang. Allah kata kami akan azab mereka 2 kali. Kami akan azab mereka 2 kali. Sebelum dia dikembalikan kepada azab yang besar. Apa makna azab 2 kali? Pertama, ada riwayat-riwayat mengatakan Allah Ta'ala akan bagi dia kelaparan. Orang munafik ni Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya kelaparan kat dunia. Dan dalam kubur kena seksa. Dia kat dunia ditimpa kelaparan, 1 azab. Dalam kubur kena seksa, 2 azab. Lepas 2 azab, barulah mereka dikembalikan ke neraka Allah untuk dapat azab yang paling besar. Ini pendapat yang pertama. Ibnu Jurayj mengatakan mereka kena azab dunia dan azab kubur. Azab dunia apa dia? Azab dunia ialah Allah Ta'ala buat mereka kalah dalam peperangan. Allah Ta'ala buat mereka ditawan oleh orang Islam. Macam mana orang Islam tawan munafik? Macam mana orang Islam kalahkan munafik? Sedangkan kita lalu ayat sebelum ni, Nabi tak bagi orang Islam membunuh, memerangi munafik. Jawapannya macam ni. Munafik zaman Nabi, mereka masih lagi cover kemunafikan mereka. Lepas Nabi wafat, mereka dah zahirkan yang mereka ni bukan Islam, kafir sebenarnya. Jadi ketika mana mereka menzahirkan yang mereka ni bukan Islam, mereka kafir, boleh tak orang Islam bunuh mereka? Boleh. Boleh tangkap? Boleh. Boleh tawan? Boleh. Masa itulah mereka dapat azab nombor 1. Azab nombor 2, mereka dapat dalam kubur nanti. Itu azab yang kedua. Dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Rahman bin Zaid mengatakan, maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala azab mereka kat dunia dengan cara Allah seksa perasaan mereka dengan hilangnya harta benda mereka dan anak-anak mereka mengecewakan mereka. Ini tafsiran Abdul Rahman bin Zaid. Berdasarkan ayat, kita dah lalu muka surat 199 ataupun muka surat 200. Tengok muka surat 200. Okey. Tolong baca dia muka surat 200. Puan Zanaria, tolong baca. Puan Zanaria boleh? Muka surat 200. Ayat yang bawah sekali, ayat 85. Ayat 85. Ada Puan Zanaria? Nampak dah unmute, mutekan balik Puan Zanaria. Kita tak dengar. Okey, kita tak dengar lah Puan Zanaria, kita tak dengar.
Okay, tak apa Puan Zalia. Mungkin kena adjust laptop ke telefon ke, wallahualam. Okay, tolong baca dia Puan Asmah balik, Puan Asmah. Muka surat 200 ayat yang ke-85 tu. Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka di dalam keadaan kafir. Okey. Allah cakap, terima kasih Puan Asma. Allah Ta'ala cakap dalam ayat tu kepada Nabi dan sahabat-sahabat, mereka tu munafik tapi kaya, tapi anak ramai. Kamu jangan kagum kayanya mereka, anak ramai mereka, jangan kagum. Sebab Allah Ta'ala nak azab mereka kat dunia dengan harta benda tu. Maksudnya harta benda mereka kumpul. Dah banyak dah kaya harta benda mereka kumpul. Mereka join geng kafir. Lepas seminggu, 2 bulan, lepas sebulan ke seminggu ke, mereka join geng kafir. Geng kafir tu perang orang Islam. Bila geng kafir tu perang orang Islam, mereka termasuk tak? Termasuk lah. Jadi bila geng kafir tu kalah, mereka pun kalah sekali. Bila geng-geng kafir tu dirampas harta benda mereka, yang munafik ni pun samalah. Harta benda mereka pun dirampas juga. Sebab masa tu mereka dah join geng kafir. Ataupun anak-anak. Anak-anak mereka ni, mereka ingatkan nanti bila besar jadi munafik macam mereka jugalah. Jadi talam dua muka macam mereka jugalah. Jadi kaki tipu macam mereka jugalah. Tengok-tengok anak mereka yang mereka tarbiyah daripada kecil akan jadi agar jadi munafik. Anak tu menjadi Islam yang baik, Islam yang sempurna. Jadi betapa bengangnya mereka. Anak yang mereka harapkan jadi penyambung delegasi munafik mereka, menjadi sahabat Nabi yang benar-benar teguh iman pada Nabi. Apa perasaan mereka? Tertekan kan? Itulah azab mereka di dunia. Ataupun maksud anak ni azab bagi mereka ialah anak mereka Islam yang sejati, bapa mereka munafik mula-mula. Lepas Islam Nabi wafat, bapa mereka join geng kafir. Anak Islam, pure Islam, bukan munafik, bapa munafik. Lepas Nabi wafat, bapa join geng musyrikin. Bila berlaku peperangan antara Islam dan musyrikin, maka anak akan perangi bapa. Apa perasaan bapa ni tadi? Anak dia dijaga pada kecil. Anak dia yang dia bagi makan pakaian daripada kecil, anak tu sanggup memerangi dia, sanggup bunuh dia. Tak tertekan ke perasaan ayah pada masa tu? Tertekan lah. Tapi ya, memang Allah sengaja buat macam tu untuk Allah Ta'ala siksa mereka, perasaan mereka, agar mereka mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab kat dunia dah teruk lah, 2 kali kena azab. Kat akhirat nanti, 2 kali tu maksudnya, siksaan atas bumi, yang kedua azab dalam kubur. Lepas dapat siksaan atas muka bumi, siksaan azab dalam kubur, ke akhirat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar, azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik, seterusnya ayat baru, ayat yang ke 102. Wa dan akharun, golongan-golongan yang lain. Akharun, golongan-golongan yang lain. I'tarafu, mereka mengakui. I'tarafu, mereka mengetahui. Bi, dengan zunubihim, dosa-dosa mereka. Zunubihim, dosa-dosa mereka. Khalatu, mereka mencampur adukkan. Khalatu, mereka mencampur adukkan. Amalan salihan, amal-amal soleh. Plural, amalan salihan, amal-amal soleh. Wa, dan akhara, yang lain. Akhara, yang lain. Sayyi'an, amal-amal kejahatan. Sayyi'an, amal-amal kejahatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan jahat. Sayyi'an tu. Asa, mudah-mudahan. Asa, mudah-mudahan. Allah akan. Terjemahan akan. Yatuba, menerima taubat. Yatuba, menerima taubat. Alaihim, ke atas mereka. Alaihim, ke atas mereka. Inna sesungguhnya. Allah Ghafurun, maha pengampun.
Rahimun maha penyayang. Rahimun maha penyayang. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Asmah, terjemahkan boleh? Puan Asmah terjemahkan. Dan golongan orang-orang yang mereka mengetahui dengan dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukkan amal-amal soleh dan yang lain amal-amal kejahatan. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat ke atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okey, baik. Terima kasih Puan Asmah. Golongan-golongan yang lain, maksudnya golongan yang bagus sikit ni, 102 ni, adalah golongan yang bagus berbanding golongan 101. Ayat 101, golongan munafik yang keterlaluan melampau mereka tu. Keterlaluan kemunafikan mereka tu. Tu memang tak boleh pakai lah. Tu golongan 101. So 102 ni golongan yang bagus sikit. Kenapa bagus? Mereka dah buat salah, mereka mengaku. Geng-geng munafik, sama ada munafik bandar, munafik badui, lepas buat salah, pusing, kelentok. Lepas buat salah, pusing, kelentok. Janji tak kena hukuman. Janji orang tak benci. Janji orang tak pandang salah. Itu yang Allah tak suka. Golongan yang Allah suka adalah golongan orang-orang yang mengaku. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan i'tarafu berasal pada perkataan i'tiraf. Jadi bahasa Melayu kan, i'tiraf. Cuma iktiraf dalam bahasa Melayu, kita mengakui terhadap orang lain. Saya mengaku dia pandai. Saya iktiraf kepandaian dia. Okey? Saya iktiraf ilmu dia. Kita untuk orang lain, itu bahasa Melayu, iktiraf. Kan ada orang iktiraf diri sendiri. Saya mengiktiraf diri saya sebagai seorang yang pandai. Mana ada macam tu, bahasa Melayu. Adapun dalam bahasa Arab, i'tarafu ni ialah pengakuan terhadap diri sendiri. Ada satu lagu nasyid tu, Ya Rabbana i'tarafna. Itulah perkataan dia. Wahai Tuhan kami mengakui dosa-dosa kami, mengaku dosa-dosa kami. Okey? Okey, baik. Kalau kita tak nak mengaku dosa-dosa kita kat dunia, tuan-tuan dan puan-puan, i'tarafu ni, kita kena mengaku ke akhirat. Kat mana ayat dia? 2 tempat. Pertama, surah Az-Zumar. Tolong baca dia, Puan Maisarah, surah Az-Zumar. Ni, mereka mengaku dosa mereka. I'tarafna. Fa'tarafu ke fa'tarafna. So we recognize, we confess. Page 468 ayat 11. 468 ayat 11. Tolong baca Puan Maisarah. Puan apa? Puan Izawani. Puan Izawani tolong baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali juga. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka lalu kembali ke dunia untuk melakukan ketaatan? Tengok. Terima kasih Puan Izawani. So ayat dia apa? I'tarafna tu. Tuan Safi ada share tu kat skrin. Ayat 11 ni. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain fa'tarafna bizunubina. Kami mengakui dosa-dosa kami. Panjang sangat tu. Sebelah dia Tuan Safi. Sebelah dia. Tarafna tu tak termasuk dalam merah. Bukan sebelah dia tu. Betul lah tadi. Cuma Tuan Safi bulatkan tempat lain. I'tarafna, perkataannya. Tu bukan. Depan lagi. Depan sikit. I'tarafna. Tak apalah. Okey. I'tarafna. Tu. Nampak i'tarafna tu. Di i'tarafna tu, sama macam ayat kita, i'tarafu. I'tarafu mereka confess. Kat sini i'tarafna, we confess. Okey? Okey, baik. Dalam surah Al-Mulk ada sebiji ayat macam ni juga. Tolong baca Puan Ena boleh? Surah Al-Mulk. Kita baca setiap malam kan? Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Alhamdulillah sekarang pun banyak dah masjid surah baca Al-Mulk setiap malam. Page 562, ayat 10, ayat 11. Kat situ ada i'tarafu. Ayat 10, ayat 11, surah Al-Mulk. 10, 11 Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Okey, terima kasih Puan Lina. So ayat dia apa dia? Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Masa tu baru nak mengaku, apa faedah? Dah mati, dah tengok azab neraka, baru nak mengaku. Kami mengaku dosa-dosa kami. Mereka mengaku dosa-dosa mereka, apa faedah? Tak ada faedah langsung. Yang sekarang ni, ayat sekarang yang kita sedang bincang Allah puji ni, mereka mengaku kesalahan mereka. Maksudnya, mereka tak pergi tabuk kerana lalai, kerana berat punggung, berat hati nak pergi tabuk. Biasa, benda tu orang Islam, bukan munafik. Cumanya beza mereka dengan munafik, Nabi balik, mereka tidak create sebarang alasan untuk bebaskan diri. Mereka tak mereka-reka alasan untuk selamatkan daripada hukuman Nabi. Itu maksud mengaku ni. Yang munafik, tak mengaku. Dia pergi sebab ada alasan gini. Kadang-kadang mereka tak bersalah dengan alasan mereka tu. So tak apa, tak nak mengaku. Kat dunia tak nak mengaku, tak apa. Buat salah, tak nak pergi tabuk, tak nak perintah Allah, perintah Nabi untuk pergi tabuk, tak nak buat salah. Dan buat salah tak nak mengaku, tak apa. Kat dunia tak nak mengaku, tak apa. Mengakulah kat akhirat, macam ayat kita tengok tadi. Yang Allah puji ni, mereka mengaku kesalahan mereka di dunia ini terhadap Nabi SAW. Maksud mereka mengaku ialah mereka tidak kelentong pusing-pusing bagi alasan. Mereka tidak mencipta alasan-alasan untuk bebaskan diri. Menurut banyak mufassirin, ayat ini turun untuk Abu Lubabah. Ingat tak kisah Abu Lubabah? Abu Lubabah ialah seorang sahabat Nabi yang Nabi suruh dia pujuk siapa ya? Nabi SAW suruh dia pujuk Yahudi Bani Quraizah serah diri. Dia pergi kat Yahudi Bani Quraizah, dia pergi kat Yahudi Bani Quraizah, dia pujuk Yahudi suruh serah diri. Maka Yahudi tu tanya dia, kalau kami serah diri, apa yang orang Islam akan buat kat kami? Maka Abu Lubabah buat isyarat macam ni. Bunuh. Tak kena lah, Nabi suruh pujuk, bukan suruh beritahu dia apa perancangan orang Islam. Jadi dia rasa bersalah sangat, dia tunjuk rasa bersalah dia pada Nabi, dia kat tiang, dia kat masjid. Sampailah Allah SWT turunkan ayat mengampunkan dia. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah ayat ini turun untuk 3 orang sahabat yang tak pergi ke Tabuk, dan ketiga-tiga mereka mengakui yang mereka ni tak pergi Tabuk tidak ada absent, tidak ada alasan yang kita kata apa dia, yang menyebabkan mereka lepas lah. Tidak ada alasan yang menyebabkan mereka lepas. Maksudnya kalau mereka nak tipu, boleh tipu. Kalau mereka nak tipu, mereka boleh tipu. Tapi mereka memilih untuk tak nak tipu. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, seorang lagi saya lupa nama dia. Okey, 3 orang sahabat ni. Ka'ab bin Malik seorang lagi Hilal bin Umayyah, seorang lagi saya lupa nama dia, nanti kita tengok baliklah nama dia. Jadi 3 orang tu. 3 orang ni, mereka ni tak pergi Tabuk. Okey? Tetapi ketika mana Nabi balik, mereka diam. Maksudnya mereka mengaku yang mereka ni bersalah tak pergi Tabuk. Untuk mereka ni lah. Okey, baik. Tak apa. Walaupun ayat ini bukan jelas tentang mereka, tapi Allah nak beritahu, golongan yang bagus adalah golongan mengaku. Dan mereka ni, bukanlah kata-kata soleh sangat, warak sangat, takwa sangat, tak. Mereka mencampur adukkan amalan soleh dan amalan yang tak soleh. Baik. Tadi mula-mula kelas, saya minta Puan Izawani baca surah Fatir. Surah Fatir kan? Ada 3 golongan yang Allah sebut dalam surah Fatir. Tuan Safi dah share kat skrin tadi. Surah Fatir, tolong baca dia boleh? Wa Maisarah, tolong baca. Surah Fatir. Tadi kita dah refer ayat tu, sekarang kita nak refer sekali lagi. Muka surat 438 ayat yang ke-32. 438 ayat 32.
38. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang besar. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Tadi ayat 100, kita bincang tentang kategori ketiga. Yang mereka mendahului orang lain foremost dalam buat kebaikan. Tu golongan terbaiklah, golongan ayat 100 tadi. Sekarang ayat kita sekarang, Allah nak puji golongan mana? Golongan tengah-tengah tu, pertengahan. Di antara mereka ada yang zalim. Maksud zalim ni buat dosa sokmo. Tak rasa nak taubat, tak rasa bersalah. Ni golongan yang zalim. Golongan kedua pertengahan. Maksud pertengahan tu apa dia? Yalah, kita sekarang ni. Mereka mencampur adukkan amalan-amalan baik dan amalan-amalan tak baik. Ada masa buat baik, ada masa buat dosa, ada masa buat baik, ada masa buat maksiat. Cuma je, yang bagus mereka ni, apa dia? Mereka adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Itu yang bagus. Mana dalil dia? Dalil dia pertama, mereka mengaku. Ayat kita sekarang, kan? Yang kedua, ayat ni beritahu, mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. Jadi kalau mudah-mudahan Allah terima taubat mereka, maksudnya apa dia? Mereka bertaubat lah. Takkanlah orang tu sekejap buat dosa, kejap buat maksiat, kejap buat dosa, kejap buat dosa, kejap buat amal, kejap buat dosa, kejap buat amal, tiba-tiba Allah terima taubat. Pelik lah. Jadi ayat ni, bila Allah kata mudah-mudahan Allah terima taubat mereka, maknanya apa? Maknanya mereka ni, di samping mereka mencampur adukkan amal soleh dengan amal yang jahat, mereka adalah orang yang sering bertaubat. Sering bertaubat. Ini golongan pertengahan ni. Okey? Jadi bila oleh kerana mereka bertaubat, itulah terjemah kita sekarang, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Baik, ada satu hadis tentang mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Imam Bukhari, okey, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mimpi ya. Rasulullah kata apa dia? Atani al-lailata atiyan. Pada malam tadi aku tidur, ada dua orang mendatangi aku. Fabta'asani fantahaya bi ila madinatin mabniyatin bilubanin zahabin walubanin fiddatin. Kedua-duanya bawa aku sampai ke sebuah bandar yang didirikan bandar tadi dengan menggunakan batu bata, dan batu bata tadi diperbuat daripada emas dan perak. Nabi kata, ni Nabi mimpi lah ni ya. Fatalaqqana rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in. Lalu kami bertemu dengan beberapa orang, okey, beberapa orang lelaki yang mana setengah daripada badan mereka, separuh pada badan mereka sangat cantik dibandingkan dengan orang yang paling cantik yang kau pernah tengok. Contoh, kita pernah tengok si Fulan bin si Fulan, wajah dia paling cantik, badan dia paling cantik kat muka bumi ni. Jadi orang yang Nabi jumpa ni, masa Nabi mimpi ni kat bandar ni tadi, separuh badan dia cantik gila-gila. Jadi seolah-olah separuh badan dia ni dapat anugerah lelaki tercantik. Separuh je lah. Tapi Nabi kata, wasyaturun ka'aqbahi ma anta ra'in. Separuh lagi paling wuduh gila-gila punya. Maksudnya kalau ada pertandingan lelaki paling handsome, separuh tu menang. Kalau ada pertandingan lelaki yang paling buruk, paling wuduh, separuh lagi menang. Maksudnya Nabi kata badan mereka ni separuh handsome, cantik, lawa. Separuh lagi wuduh gila-gila punya. Qala lahum izhabu. Maka dua orang lelaki yang bawa Nabi tadi cakap pada mereka, izhabu faqa'u fi zalikan nahar. Pergilah kamu terjun dalam sungai tu, sungai yang besar tu. Faqa'u fihi, lalu mereka pun terjun, lelaki yang separuh cantik, separuh handsome tadi, terjun dalam sungai tadi. Thumma raja'u ilaina qad zahaba zalika su'anhum fasaru fi ahsani suratin. Nabi kata, lepas mereka terjun dalam sungai, mereka keluar pada sungai, datang balik pada kami.
Mereka datang balik pada kami dalam keadaan mereka punya badan, mereka punya wajah ahsanu suratin, wajah paling cantik, paling handsome. Tadi separuh hudung, separuh handsome. Separuh buruk, separuh comel. Badan lelaki tadi. Lepas terjun sungai tu, semua handsome. 100% handsome. Qala li. Maka Nabi kata, dua orang lelaki tadi cakap kat aku, hazihi jannatu adnin wa hadha manziluka. Inilah syurga adnin, inilah tempat tinggal kamu wahai Rasulullah, inilah tempat tinggal kamu nanti. Qala wa ammal qaumul ladzi kanu syatra minhum hasanun wa syatra minhum qabihun fa innahum khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Maka dua orang malaikat tadi cakap kat Nabi, wahai Muhammad, orang yang kau tengok separuh badan mereka handsome, separuh badan mereka huduh bangar tadi itu, mereka adalah orang yang mencampur adukkan amal soleh dengan amal buruk, amal-amal soleh dengan maksiat, campur, ucalana sekali. Tetapi Allah Ta'ala telah maafkan mereka. Sebab apa Allah maafkan mereka? Sebab mereka bertaubatlah. Jadi kita jangan bangga sangat, oh kategori ni baiklah. Kita lah, saya lah kategori ni, kategori kejap buat dosa. Semangat nak buat baik, buat baik. Lepas tu esok kawan ajak buat dosa, pergi buat dosa. Baiklah. Jangan perasaan baik. Nak perasaan baik, kalau nak perasaan sangat, taubat dulu, baru Allah ampunkan. Kalau sekadar campur-campur amalan, sekejap baik, kejap jahat, kejap baik, kejap jahat, kejap baik, kejap jahat, kejap baik, kejap jahat, tak taubat pada Allah, tak termasuk dalam kategori ni. Tidak termasuk dalam kategori ini. Yang termasuk dalam kategori kita bincang ni adalah orang yang campur aduk amalan, tetapi mereka bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni memang susah nak lari pada dosa maksiat. Ustaz ke, alim, tak alim macam mana pun, memang kita susah nak lari pada dosa maksiat. Tapi selagi mana kita ada rasa jijik buat dosa maksiat, selagi mana kita ada rasa benci pada dosa maksiat kita buat, kita rasa menyesal sangat-sangat, macam mana nak tinggalkan, macam mana nak jauhi, selagi perasaan tu ada, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori ini. Jadi orang yang ada perasaan tu, dia fikir nak taubat. Dia fikir nak jauhi dosa-dosa tersebut, dia nak tinggal suasana dosa tersebut, tu yang terbaik. Yang paling teruk, dia buat dosa maksiat, dalam masa sama dia beramal juga sikit-sikit, dan dosa maksiat yang dia buat tu, dia tak fikir pun nak tinggalkan, dia tak fikir pun nak taubat. Itulah golongan yang paling teruk. Okey, baik, seterusnya ayat 103. Kita dah masuk lagi 103. Khuz, ambillah, terjemah khuz, ambillah, min sebahagian daripada amwalihim, harta benda mereka, sadaqatan sebagai sedekah. Sadaqatan sebagai sedekah, dalam mereka tulis zakat. Okay, dalam mereka tulis zakat. Tutahhiruhum, ia akan mensucikan mereka. Tutahhiruhum, ia akan mensucikan mereka. Dan tuzakkihim, ia akan membersihkan mereka. Tuzakkihim, ia akan membersihkan mereka. Okey. Biha, dengannya, dengan sebab zakat tadilah. Biha, dengannya, dengan sebab zakat tadi. Dan soli, berdoalah, bukan sembahyanglah. Jangan kata, oh soli sembahyang. Ya, betul, memang soli itu sembahyang. Tapi kat sini bukan terjemah dia sembahyang, berdoalah. Invoke, betul terjemah invoke. Invoke. Okey, alaihim, berdoalah, alaihim, ke atas mereka. Alaihim, ke atas mereka. Inna sesungguhnya, solataka, doamu. Solataka, doamu. Bukan sembahyangmu, doamu. Sakanun, ketenangan. Sakanun, ketenangan. Okey? Kita biasa dengar perkataan sakinah kan? Sakinah. Jadi sakanun, ketenangan. Lahum bagi mereka, dan, okey, Allah, Sami'un, maha mendengar,
Alimun maha mengetahui. Alimun maha mengetahui. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Haji Syahril, terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril. Tuan Haji Syahril ada? Tolong terjemahkan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah sebahagian daripada harta benda mereka sebagai sedekah iaitu zakat. Ia akan mensucikan mereka dan ia akan membersihkan mereka dengannya. Dan berdoalah ke atas mereka, sesungguhnya doamu ketenangan bagi mereka dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Jadi, untuk orang yang kategori 102 tadi, itu kategori orang yang kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat baik, masa nak taubat. Allah cakap kat Nabi, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi nak ambil zakat pada mereka, apa maksudnya? Maksudnya, bila Allah suruh Nabi ambil zakat daripada mereka, maknanya ialah di sisi Allah, mereka tu Muslim, mereka tu mukmin. Walaupun sebelum ni mereka campur aduk dosa dengan maksiat. Maksudnya, bila Allah suruh ambil zakat daripada mereka, maksudnya mereka tu kategori Islam lah. Sebab kalau kategori kafir, apa Allah kata kategori kafir? Apa Allah kata ayat sebelum ni? Kamu bagi ke, tak bagi ke, Allah tetap tidak terima. Muka surat 195. Boleh tak? Ni penghinaan. Tuan Puan Zanaria boleh tolong baca dah, Puan Zanaria. 195 ayat 53. Boleh ke? Boleh Ustaz, boleh. 195 ayat 53. Okey, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dermakanlah hartamu dengan sukarela atau kerana terpaksa. Tidak akan diterima darimu kerana sesungguhnya kamu adalah orang fasik. So munafik ni masih puan. Munafik ni Allah nak hina mereka. Kau bagi sedekah ke, tak bagi sedekah ke, aku takkan terima sebab kau fasik. Kalau aku tak bagi, tak apa. Kau bukan Islam pun. Hina lah. So ayat sekarang ni Allah nak apa? Allah nak iktiraf yang mereka tu masih Muslim. Mereka tu masih mukmin walaupun tak pergi tabuk, walaupun kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat baik. Mereka tu masih mukmin, mereka tu masih lagi Muslim. Maka Allah suruh Nabi ambil harta zakat daripada mereka. Menurut sebahagian tafsir, sahabat-sahabat yang tak pergi tabuk ni, bila Nabi balik, mereka rasa bersalah. Mereka pun jumpa Nabi, mereka bagi harta mereka kat Nabi. Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang sepatutnya kami guna untuk pergi perang bersama kamu dulu, tapi kami tak pergi perang. Diambillah dia sebagai sedekah daripada kami dan mintalah ampun untuk kami. Maka Nabi SAW kata, aku tidak diperintahkan. Nabi SAW kata pada mereka yang sungguh-sungguh nak tunjuk taubat tadi, Nabi SAW kata pada mereka, aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit daripada harta kamu. Sahabat-sahabat yang tak pergi tabuk tadi, dia nak tunjuk rasa bersalah sangat. Dia mengaku salah sangat, dia bagi harta dia kat Nabi. Lepas Nabi balik perang. Jadi nak tunjuk bersalah, ambillah harta aku ni dan minta ampunlah untuk kami. Sahabat-sahabat ni. Maka Nabi kata, aku tidak diperintahkan untuk ambil harta benda kamu sikit pun. Maka Allah turunkan ayat. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni lah. Maksud ayat ni apa dia? Wahai Muhammad, ambil harta benda mereka tu, yang mereka bagi untuk tunjuk mereka rasa bersalah tu, ambil sebagai sedekah, sebagai zakat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang tak nak pergi tabuk tadi sebab apa? Sahabat-sahabat ni yang tak nak pergi tabuk, salah satu sebabnya apa dia? Redha dengan kehidupan dunia lah. Cinta dunia lebih. Bukan sahabat. Kita pun sama juga kalau kita duduk suasana tu, kita cinta dunia lebih juga. Tengok muka surat 193. Tuan Safi boleh 193 ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Boleh tak Tuan Safi? Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah,
kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ayat tu Allah tuju pada siapa tu? Wahai orang beriman. Allah tak kata wahai orang munafik. Munafik ni biar pi dia nak pi dia nak pergi perang, tak nak pergi perang, tak ada nilai pun. Tidak ada perbezaan pun di sisi Allah. Munafik ni orang beriman ni. Kenapa kamu berat nak pergi perang? Kenapa kamu tak suka pergi perang? Kamu suka duniawi lagi ke banding akhirat? Nah, Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana sahabat-sahabat yang baik tadi, mereka tak pergi perang, salah satu sebab apa? Cinta dunia lah. Cinta dunia. Jadi salah satu cara nak kurangkan cinta dunia apa dia? Ambil harta mereka sebagai zakat. Nak reduce, nak reduce tahap kecintaan dunia, bayar zakat. Jadi kita tuan-tuan, Allah suruh bayar zakat, pertama sebab nak tolong orang miskin keliling kita. Yang kedua, nak tengok, nak buang kecintaan dunia yang melampau-lampau dalam diri kita tu. Jadi orang yang tak nak buang cinta dunia dalam diri dia nak bayar zakat. Jangan harap lagi kaya dia, lagi tinggi zakat dia. Kita yang simpanan tak sampai 20,000 tak kena zakat, tak ada masalah lah. Orang simpanan 20,000 ke atas cukup saham kena zakat. 20,000 baru 500 zakat dia, contoh. 20,000 baru 500 zakat dia. Jadi setahun nak keluarkan zakat 500 tak berat sangat. Tapi orang ada 20 juta, banyak mana zakat dia? Banyak mana zakat dia? Saya tak kerti kira lah, nanti kira sendiri. Bayangkan banyak mana zakat dia. Jadi sanggup tak keluarkan amount yang banyak untuk bagi pada orang lain. Kalau dia sanggup, maksudnya dia lulus dalam ujian harta benda. Kalau dia tak sanggup, maksudnya dia fail. Di tujuan Allah suruh ambil zakat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah suruh ambil harta sikit untuk kurangkan mereka punya tahap cinta dunia. Kamu tak pergi perang sebab cinta dunia, cinta kemewahan, cinta kebun, cinta binatang ternak, tak ambil sikit. Walaupun ayat ni tuan-tuan dan puan-puan turun berkenaan dengan Tabuk, tapi ayat ini dijadikan dalil dalam bab zakat. Ayat ini dijadikan dalil dalam bab zakat. Apa maknanya? Kalau kita belajar tajuk zakat, tak kisahlah mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanafi ke, kita belajar tajuk zakat, kita akan jumpa ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi ambil harta orang Islam sebagai zakat. Jadi orang yang diambil hartanya sebagai zakat, apa kesan dia? Pertama Allah Ta'ala kata, zakat itu akan mensucikan mereka. Mensucikan mereka maksudnya mensucikan dosa-dosa mereka yang tak nak pergi Tabuk sebelum ni. Itu maksud tuzakihim. Mereka berdosa kan? Tak nak pergi Tabuk. Bila mereka bayar zakat, bila mereka bagi duit tadi, maka bayaran yang mereka bagi, tak kisahlah as a zakat ke, as a denda ke, as a sedekah ke, tak kisah. Bayaran-bayaran yang mereka bagi pada Nabi tadi menjadi penyucian pada diri mereka. Alhamdulillah. Yang kedua, tuzakihim. Dalam ayat ini ada perkataan penyucian kan? Dalam ayat ini ada perkataan penyucian. Ada dua perkataan penyucian. Pertama, tutahhiruhum. Yang kedua, tuzakihim. Tutahhiruhum, cuci dosa mereka. Tuzakihim, cuci harta mereka. Bayar zakat ni, sucikan diri kita daripada dosa. Kan? Bayar zakat juga penyucian harta kita daripada harta-harta yang kotor. Sebab tu Allah kata, bayar zakat merupakan penyucian pada diri yang bayar zakat, penyucian pada harta yang bayar zakat. Nabi sebut dalam sebuah hadis, innallaha lam yufridiz zakat illa liyutiba ma baqiya min amwalikum. Allah tidak mewajibkan zakat melainkan untuk membersihkan harta yang masih ada pada kamu. Jadi lepas Allah suruh Nabi terima zakat mereka, ambil wang mereka yang mereka mengaku salah tadi, Allah pesankan Nabi berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa. Hadis daripada Imam Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata bi sadaqati qaumin shalla alaihim fa'atahu bi sadaqatihi faqala Allahumma salli ala ali Abi Aufa.
Jika Rasulullah SAW menerima zakat, sedekah, hadiah daripada satu kaum, okey, maka Nabi SAW akan mendoakan orang tersebut. Orang Nabi SAW mendoakan orang tersebut. Lalu datanglah ayah kepada Abdullah bin Abi Aufa. Ayah kepada Abdullah bin Abi Aufa datang jumpa Nabi bagi zakat. Nabi pun doa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Jadi kita ambil zakat, sunat kita berdoa pada orang yang bayar zakat. Kalau kita bukan ambil zakat pun, orang bagi sumbangan kat kita, bagi sedekah, bagi hadiah kat kita, sunat kita doakan mereka. Kerana doa tersebut menjadi sumber ketenangan bagi mereka. Dalam hadis yang lain, ketika mana ada seorang wanita bagi zakat pada Nabi, dia katakan, Nabi, ya Rasulullah, ini zakat daripada aku dan zakat suami aku. Maka Nabi SAW doakan untuk dia, sallallahu alaiki wa ala zawjiki. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu dan kepada suamimu. Itu maksudnya sesungguhnya doa kamu menjadi ketenangan bagi mereka. Bayangkan Nabi yang doa. Kalau ustaz doa, tahfiz doa, contohlah. Kita dah seronok, pelajar tahfiz doa untuk saya. Sekolah-sekolah pondok doa untuk saya. Ustaz-ustaz ni, imam masjid ni doa untuk saya. Seronok tak? Seronok. Doa tu menjadi ketenangan. Jadi, bayangkan Nabi doa. Nabi doa, bila Nabi doa, maksudnya lagilah mereka bergembira. Jadi dalam ayat ni, Allah Ta'ala nak pujuk hati orang yang mengaku rasa bersalah tadi. Tengok, bila orang tu rasa bersalah, dia mengaku pada Allah. Allah Ta'ala akan, dia panggil apa? Kita tunjuk bersalah pada seseorang, orang tu hargai kita punya pengakuan bersalah. Tak adalah kata kita buat salah, kita mengaku, orang tu tetap buat sombong, buat bodoh, buat tak tahu je. Walaupun kita dah mengaku, dia tetap buat tak tahu, seolah-olah kita tak minta maaf lagi. Tak. Tengok Allah Ta'ala, mereka minta maaf pada Allah. Ayat tadi. Sekarang Allah suruh Nabi buat apa? Terima zakat mereka. Doakan untuk mereka, Allah cakap kat Nabi. Maksudnya buat seolah-olah ayat ni Allah nak cakap pada Nabi, pujuk balik mereka yang rasa bersalah. Mereka bersalah tak kita tabuk. Mereka dah tunjuk betul-betul mereka bersalah, mereka mengaku bersalah, mereka taubat. Sekarang pujuk balik mereka untuk buang daripada hati mereka rasa bersalah. Ni orang yang Allah puji, Allah sanjung ni. Allah suruh Nabi terima duit zakat mereka, Allah suruh Nabi doakan mereka. Maksudnya bukan jalan-jalan ni. Bayangkan. Okey, baik. Kerana apa? Nak ceritanya Allah ni, bila kita bersungguh kat dia, dia lagi bersungguh kat kita. Kita sungguh-sungguh nak dekat diri dengan dia, dia lagi sungguh-sungguh nak dekatkan diri daripada kita. Kita sungguh-sungguh nak tinggal dosa maksiat, dia lagi sungguh-sungguh nak bantu kita tinggal dosa maksiat. Sebab tu dalam hadis, kan, ada dengar, Allah Ta'ala berkata, siapa yang berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Siapa yang datang kepadaku dengan sejengkal, aku akan datang kepadanya dengan sehasta. Maksudnya apa? Kalau kita tunjuk sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan lebih sungguh-sungguh kepada kita. Jadi dalam kes ni, sahabat-sahabat yang tak pergi tabuk ni, dia sungguh-sungguh tunjuk dia bersalah pada Allah. Allah Ta'ala pun sungguh-sungguh menghargai pengakuan dan taubat mereka. Allah suruh Nabi, terima duit dia, terima wang yang dia nak bagi sebab ngaku salah tu, doakan untuk dia. Kerana doa tu menjadi ketenangan bagi mereka. Sebelum ni tak senang duduk sebab buat dosa, tak pergi tabuk. Bila Nabi dah doakan ketenangan untuk mereka, mereka sangat-sangat gembira. Satu ayat lagi, boleh? Sebab ayat yang kita ambil 104. 105, ayat tu untuk orang-orang jahat. Ni 104 masih lagi mereka lah. Alam, sambung. Alam adakah tidak? Ya'lamu, mereka mengetahui. Anna, bahawasanya Allah, huwa, dia, yaqbalu, menerima at-taubata, taubat, an, daripada ibadi, hamba-hambanya, wa, dan ya'khuzu, dia menerima juga. Ya'khuzu ni dia mengambil, bolehlah dia mengambil, boleh menerima, boleh as-sadaqat, zakat. Sadaqat dia apa dia terjemah? Zakat, AMS, ALMS, tak tahu nak sebut AMS macam mana. Regular charity, sedekah, sumbangan, hadiah, semua bolehlah sedekah kat sini. Wa, dan anna, sesungguhnya Allah, huwa, dialah
At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ar-Rahim, Maha penyayang. Ar-Rahim, Maha penyayang. Okey, Tuan Sofi terjemahkan ayat last kita, Tuan Sofi. Adakah tidak mereka mengetahui bahawasanya dia menerima taubat daripada hamba-hambanya dan dia menerima juga zakat-zakat dan sesungguhnya Allah dialah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Di ayat ni Allah Ta'ala nak cakap pada geng-geng yang sungguh-sungguh mengaku bersalah dan taubat tadi. Mereka tak tahu ke aku ni jenis terima kalau orang taubat sungguh-sungguh. Dan mereka ni tak tahu ke yang aku ni akan terima sedekah, zakat, sumbangan orang bagi sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sunat kalau kita buat dosa, ni sunat kalau kita buat, lepas kita buat dosa, kita bertaubat. Lepas kita bertaubat, kita bagi sedekah, bagi sumbangan, bagi hadiah, sunat. Ni. Sebab mereka ni, lepas buat salah, mereka bagi duit. Walaupun tak wajib pun bagi duit lepas perang. Nabi minta sumbangan sebelum pergi perang. Balik perang nak sumbangan buat apa lagi? Tapi mereka rasa bersalah sebab tak ikut nak pergi perang. Mereka nak bagi juga sumbangan. Maka Allah suruh Nabi terima. Maka Allah Ta'ala kata pada mereka yang sungguh-sungguh taubat tadi, mereka tak tahu ke yang aku ni jenis menerima taubat daripada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh nak taubat. Tu point dia. Kalau taubat main-main, ala kadar, taubat kenapa? Surah aku buat solat taubat, aku join sekali solat taubat. Tapi dalam hati tidak ada kesungguhan pun nak tinggalkan dosa maksiat. Tak jadi ya. Dan kalau orang tu ikhlas, tulus hati dia bagi sumbangan sebab rasa bersalah sangat sebelum ni tak pergi tabuk, jadi nak bagilah duit. Banyak mana pun nak bagi juga. Maka Allah kata, oleh kerana keikhlasan mereka, aku tak nak terima ke? Aku terima juga sedekah-sedekah mereka. Aku terima juga sumbangan-sumbangan zakat mereka tu. Dan Allah Ta'ala Maha menerima taubat, orang sungguh-sungguh nak taubat. Dan Allah Ta'ala Maha penyayang. Dalam sebuah hadis daripada Imam Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha biyaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu hatta innal luqmata la takunu misla uhudin. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah-sedekah kamu dan Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu dia mengembangkan sedekah kamu sebagaimana seseorang kamu membesarkan anak kudanya sehingga satu suap menjadi seperti gunung Uhud. Kita ada anak kuda, bagi makan cepat besar kuda, anak kuda tadi, betul kan? Anak kuda ni binatang cepat besar. Anak kuda ni binatang cepat besar. Jadi sebagaimana kita dah ada anak kuda, kita bagi makan dia biar cepat besar. Macam itulah juga Allah Ta'ala bila kita sedekah, walaupun satu suap pada isteri, satu suap pada anak, Allah Ta'ala akan besarkan sedekah tu, ganjaran dia sampai macam gunung Uhud. Sampai macam gunung Uhud. Nak tunjuk Allah Ta'ala ni macam mana kalau kita ni, orang buat baik pada kita dah balas ke tak puas, nak balas lagi lah. Orang belanja kita makan, kita ni lah orang belanja kita makan tengah hari tadi, kita pun balas balik, esok belanja dia makan balik. Lepas tu kita rasa dah fair, dah hadir dah dengan dia. Betul kan? Orang belanja kita sarapan pagi tadi, kita kata kena balas balik ni, dia belanja aku sarapan, esok aku kita belanja sarapan dia balik. Lalu kita rasa okey dah fair, aku dah belanja dia sarapan. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala ni jenis dia, bila orang buat baik sekali, Allah Ta'ala akan bagi berkali-kali, berganda-ganda. Orang tu tunjuk sikit je keinginan dia dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan tunjukkan pada dia, Allah Ta'ala lagi ingin nak dekatkan diri dekat dia. Orang tu bagi sedekah sikit Allah Ta'ala akan balas lagi banyak, berganda-ganda daripada apa yang dia bagi. Sebab tu nama Allah Ta'ala tu Syakur. Apa maksud Syakur? Appreciate. Sangat-sangat menghargai kebaikan kita semua. Okey, kita berhenti sini dulu. Sampai minggu depan insya-Allah. Ayat seterusnya, minggu depan kita akan masuk tajuk Masjid Dirar. Tuan-tuan type kat Google dulu malam ni. Type kat Google, kisah Masjid Dirar. Keluar gambar. Kat mana tapak Masjid Dirar. Okey, kat Madinah. Okey, kita bincang minggu depan insya-Allah. Okey, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan semua, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Saufi. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat